taqabbalallahu minkum. Tujuh dua tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda warak yang ke-10 ialah istiqamah mengikut sunnatul Rasul dan jamaatul muslimin, kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud ajaran yang menuju kepada keradaanku, dan inilah ajaranku, iaitu ajaran yang menuju kepada keradaan Allah Ta'ala. Lurus benar, maka ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, maka akan terpisah jauh daripada jalan Allah. Demikianlah pesan Allah kepadamu supaya kamu bertakwa kepadanya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Baik, tanda warak yang ke-10 yang disebut di dalam kitab ini ialah istiqamah dengan sunnah Nabi SAW dan jamaatul muslimin. Baik, sunnah Nabi ini tuan-tuan, seperti yang kita maklum, banyak sunnah-sunnah yang diminta supaya kita amalkan, ya, bermula daripada bangun tidur dan juga sampai nak tidur balik, ya. Sunnah Nabi ini paling tidak, kalau kita tak mampu kita amalkan, kalau kita tak mampu untuk kita amalkan dalam aktiviti dan pergerakan kita yang dilihat sebagai informal, tidak resmi, tak ada kaitan dengan ibadat, paling tidak kita cuba amalkan sunnah Nabi ni yang ada kaitan dengan ibadat. Baik, maksudnya apa dia? Kalau yang tak ada kaitan dengan ibadat, apa dia? Nak masuk tandas, dia tak nampak, ya, kaitan dengan ibadat dia, ya. Kita diminta supaya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ya. Itu tak ada kaitan dengan ibadat, ya. Tetapi hak berkaitan dengan ibadat, apa dia? Semayang. Semayang ni, sebelum semayang kita ambil wudu. Jadi hak mana sunat-sunat, sunat-sunat ke apa benda tu, kita buat belaka, ya. Apa dia? Start daripada ambil semayang ni, basuh tangan, ya. Basuh tangan, komol, hidung, muka, telinga, ya. Kalau mazhab apa tu yang lain pula sampai pun peringkat kepala tu, maknanya satu kepala, yang bukan maknanya ambil air tu satu kepala dah, maknanya ambil air sikit, lepas tu usap di kepala kita, ya. Itu maknanya sunnah ataupun sunat yang ada kaitan dengan ibadat, ya. Jadi kalau tak boleh hak yang tidak ada kaitan dengan ibadat, kita cuba istiqamah yang berkaitan dengan ibadat ni, ya. Hak semayang, hak puasa, kan, puasa yang berkaitan dengan puasa, antaranya ialah antara lepas puasa ni ada puasa 6, ya, itu sunat ni. Baik, hak semasa puasa ni, masa puasa ni, ni kaitan dengan ibadat ni, baca Quran, zikir banyak, ya. Sepanjang bulan Ramadan ni kita cuba buat benda-benda yang dikatakan baca Quran, berzikir, semayang lebih sikit, ya, semayang dengan semayang tarawih dan sebagainya.
Jadi itu kita cuba istiqamah yang itu. Tetapi yang terbaiknya kita istiqamah sunnah Nabi ni dan juga sunat ke apa benda, kita istiqamah juga pada pergerakan kita yang tidak dilihat sebagai ibadat. Macam tadi lah, nak masuk masjid, nak masuk tandas, kiri keluar kanan, kaki kanan. Nak masuk masjid pula kaki kanan, keluar kaki kiri. Nak pakai seluar, kita kaki kanan masuk dulu, kiri tanggal. Itu antara. Lepas tu bacalah doa, Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Masa nak pakai pakaian, minta Tuhan kebaikan tu, aku minta kepada kamu kebaikan, termasuk kebaikan masa pakai seluar, baju dan sebagainya. Jadi bila kita buat satu benda, kita ikat dengan sunnah Nabi, masa itulah kita punya hati ni terikat dengan Allah Ta'ala. Itu je dia punya sifir dia. Tapi kalau kehidupan kita ni, kita tak ikat dengan sunnah Nabi, tak istiqamah dengan sunnah Nabi, tak konsisten kita punya amalan kita, maka kita dapat rasa kita ni jauh dengan Allah Ta'ala. Bila kita ikat, kita rasa dekat dengan Tuhan. Pasal apa dia? Sebab bila sebut sunnah ni, dia ada kaitan dengan doa dia, macam-macam. Macam nak basuh muka pun kita ada doa, nak basuh tangan pun ada doa yang saya pernah baca pada tuan-tuan. Bila basuh muka tu, Allahumma bayyid wajhi, wahai Tuhan, putih bersihkan mukaku. Jadi kita basuh tangan ke basuh muka, kita doa tu untuk Allah Ta'ala. Kita buat hak sunat-sunat tu, kita ingat kepada Nabi. Jadi dua-dua kita borong. Dengan sunnah Nabi tadi, kalau kita ikut, dua-dua kita borong. Aku ingat kepada Tuhan dan aku ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu maknanya tanda warak kita tadi ialah kita konsisten istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lagi kalau nak buat contoh? Masa nak bersama dengan isteri, nampak lagi tak formal. Pada fikiran kita lah. Tak ada kaitan langsung dengan ibadat. Tapi Nabi ajar baca doa. Sunat baca doa sewaktu kita nak bersama dengan isteri kita. Doa apa dia? Doa supaya jinna syaitan wa jinni bisyaitan mimma razaqtana. Maknanya minta Tuhan jauhkan kita daripada syaitan, dan juga terhadap rezeki. Apa dia? Rezeki anak tadi. Jadi dengan sebab doa tadi, Allah Ta'ala peliharakan anak kita yang bakal dilahirkan itu daripada gangguan syaitan. Apa lagi? Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Naik kereta. Naik kereta, kita baca doa tu. Pasal apa doa tu? Sebab doa tu Nabi ajar. Tapi Nabi ajar apa dia? Minta kepada Tuhan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Puji Tuhan. Perjalanan ni maknanya subhanallazi sakhkhara lana hadza. Minta Tuhan mudahkan kita punya perjalanan. Ada satu lagi doa dalam kita naik kenderaan itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu dalam ayat Quran. Subhanallazi pun dalam ayat Quran juga. Jadi doa-doa ni kita baca kerana apa? Dia nak ikut sunnah Nabi, tetapi kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi dua-dua dapat pahala kerana ingat pada Nabi, ingat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya benda ni kita amalkan dalam kehidupan kita, maka nampaklah pada diri kita ni ada tanda warak. Walaupun kita tak cerita kat orang. Masa nak bersetubuh dengan isteri kita, takkan nak cerita aku baca doa. Jumpa kawan pagi ni aku baca doa kata semalam. Masa nak bersama tak ada. Benda tu kita je lah. Masa nak ambil sembahyang pun tak adalah sampai orang tahu kita baca doa Allahumma bayyid ke, kemudian Allah jangan telinga kita minta jadi telinga yang mendengar benda yang baik. Fayattabi'una ahsanah, dan ikut benda yang baik. Bila basuh kaki kanan pula minta Tuhan jangan gelincirkan kaki aku ni dek ketika meniti titian siratal mustaqim. Kalau tuan-tuan tak apa bahasa Arab pun tak apa. Ambil hak bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu. Tuhan, masa nak basuh muka tu, lintah dalam hati pun tak apa dah. Minta Tuhan putihkan wajah aku di kala engkau memutihkan wajah auliaika. Wajah auliaika maknanya wajah para wali engkau. Dan wala tusawud, dan jangan kamu
Aku mohon kepadamu wahai Tuhan, jangan kau hitamkan wajah aku ini pada hari engkau menghitamkan wajah musuh-musuh engkau. Baca kot bahasa Melayu je, ingat kot bahasa Melayu, ya. Bahasa telinga pun macam tu juga. Tuhan jadi telinga aku ni, jadi telinga hok dengar benda-benda baik, lepas tu ikut terus. Tak tahan kita ni oleh kerana tak berdoa tu, boleh jadi kita bila dengar benda baik tak apa nak ikut, kita pakai style kita. Kalau nak kira lah berkat telinga kita ni mengikut apa yang baik dan terbaik, fa ahsanat fayattabi'una ahsanah, ya. Dalam doa tu, bahasa telinga tu, kita minta Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita ikut yang terbaik, bukan hak baik. Fayattabi'una ahsanah tu maknanya yang terbaik. Banyak-banyak hak baik tu kita nak hak terbaik. Bila dengar orang ceramah ke kuliah, dengar ikutlah tu hak terbaik, ya. Ni telinga kita ni, ya. Begitu juga dengan apa tu lagi, tangan kita, ya. Minta supaya Tuhan bagilah buku catatan amal itu belah tangan kanan, jangan belah kiri. Benda tu kita ingat dalam hati pun tak apa dah, ya. Paling tidak kita ingat dalam hati, kita minta pada Tuhan supaya Tuhan bagi buku catatan tu belah tangan kanan, jangan belah tangan kiri, ya. Baik. Kemudian yang keduanya, istiqamah dengan jamaatul muslimin. Jamaah muslimin ini maknanya jemaah. Bahasa Arab kata jemaah, bahasa moden dipanggil parti, ya, parti Islam, ya. Ini tak payahlah nak hurai panjang-panjang ni, bahaya, ya, faham sendirilah. Maknanya jamaatul muslimin ini maknanya parti Islam, ya. Jangan parti hak kebangsaan, hak nampak maknanya dia punya atur cara dia ke program dia lintang pukang, kan, dengan pemimpin dianya sembahyangnya menentang hukum Allah Ta'ala, kita nak ikut lagi. Ini tak ada warak pada kita, ya. Kita tahu, bukan tak tahu, pemimpin mana-mana pemimpin parti yang banyak-banyak lah yang ada dalam dunia ni, ya, yang menentang Islam, yang memperlekeh Islam apa benda, kan. Bini pun tak pakai, tak tutup aurat ke apa semua, sembahyang pun lintang pukang, kemudian terlibat dengan arak, dengan perempuan, kita ikut juga dia. Bila ikut juga maknanya tak ada warak pada diri kita, maknanya kita tak nak warak tu ada pada diri kita. Kita berasa kita ni bab ni aku nak ambil hak lain. Tak boleh lah. Kalau nak jadi manusia yang baik, cuba, saya tak kata maknanya kita ni perfect tau. Kita cuba usahakan hak mana kita belajar ni, kita cuba ambil. Lama-lama kita nampak cantik lah. Sehingga cantik tu nampak masa bila? Masa dekat nak mati. Daripada kita balik sampai ketua tu, kita ambil sikit-sikit. Katalah kita, otak kita dalam bab ni, kita tak nak parti Islam, kita nak parti hak tidak Islam, yang tidak ada unsur Islam. Nak buang hak tu sampai dekat nak mati baru boleh terima parti Islam. Tak apalah, alhamdulillah, sebab kita ada usaha. Tapi kalau kita bila orang cakap kita lawan, kita hati kita tolak, maknanya itu menunjukkan kita tolak tuah lah, kan. Walaupun kita dah nak mati esok lusa dah orang panggil, tapi kita menolak tuah. Kerana apa dia? Orang dah cakap banyak kali dah, maknanya mari kita bersama dengan jamaatul muslimin, ya. Tetapi kita juga masih lagi menolak, maka ternyata kita ni memang tak nak kepada Islam, dan tak nak tanda-tanda warak tu ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi